Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mesti pernah lalui satu fasa ataupun keadaan di mana kita asyik buat dosa yang sama je berulang kali. Dan kita dah minta kat Allah, kita dah taubat, tapi tak boleh keluar juga daripada dosa tu. Jadi macam mana kita nak keluar daripada dosa tu kan? Saya akan memperkenalkan satu teori ni. InsyaAllah kalau kita amalkan setiap kali kita rasa nak buat dosa, ataupun kita tengah buat dosa, ataupun lepas kita buat dosa, kalau kita ada dalam otak kita benda ni, insyaAllah kita akan terjauh daripada dosa tu. Okay, jadi saya namakan teori ni adalah teori GSR. Okay, GSR ni apa benda kan? Okay, kita go one by one lah. Okay, G ni adalah guilt ataupun rasa bersalah. Okay, pernah tak kalau kita duduk sekolah rendah ataupun sekolah menengah kan, ada seorang kawan kita ni ataupun member kita ni sentiasa kena bahan, selalu kena ejek kan. Kalau kita tengok muka dia pun kita rasa macam nak bahan dia kan. Jadi kenapa kita sentiasa ada rasa nak bahan dia tu, dan kenapa kita tak ada rasa nak stop bahan dia tu? Sebab apa? Sebab kita rasa benda tu benda kecil, dan kita rasa benda tu satu gurauan, dan dia tak rasa pun dengan benda tu. Jadi kita sentiasa buat benda tu berulang kali, kita ejek dia. Sebab kita rasa macam alah, semua orang ejek dia, relax je lah, macam tu kan kita rasa. Jadi sama juga macam dosa. Bila kita rasa benda tu remeh, bila kita rasa dosa tu remeh dan kecil, kita akan sentiasa buat dosa tu lah. Jadi cara untuk kita hindarkan diri daripada dosa adalah kita kena hadirkan rasa bersalah tu dalam diri kita bila kita buat dosa. Sebelum kita buat dosa tu, kita kena rasa macam, kalau aku buat ni apa jadi kan? Kita rasa bersalah lah dengan diri kita kan. Okay, itu yang pertama lah, guilt ataupun rasa bersalah. Yang kedua adalah S, shame ataupun rasa malu. Okay, contoh lah, ada seorang lelaki kan, contoh lah John, saya bagi nama John kan. John ni dekat sekolah, ada satu hari tu dia lupa nak zip seluar dia. Lepas tu tiba-tiba ada seorang perempuan ni tegur John tu lah, kata dia tak zip seluar. So mesti ada rasa malu gila kan. Dan sebabkan rasa malu dia tu, setiap kali hari-hari yang seterusnya, setiap kali dia dekat tempat yang ramai, mesti dia akan check seluar dia tu berzip ke tak kan. Dan dia kalau boleh tak nak ingat lah peristiwa tu kan. Dia tak nak ingat lah, sebab kalau dia ingat dia akan cringe lah, dan dia akan malu kan. So macam tu juga kita punya dosa. Kita kena hadirkan rasa malu tu. Bila kita buat dosa tu, kita kena hadirkan rasa malu tu, supaya kita dah takkan buat dah dosa tu kan. Bila kita tak malu, sebab tu lah kita buat je dosa apa. Contoh kita ada rasa malu, mesti lah kita akan jauh dari dosa. Mesti kita tak akan rasa nak buat zina ke ataupun mencuri ke, sebab kita tahu kalau orang tahu kita akan malu. Jadi tak perlu pun orang tahu sebenarnya. Kita setakat kita tahu Allah tu Maha mengetahui, patutnya kita malu lah dengan Allah. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah R ataupun regret. Kalau dalam bahasa Melayu dia, rasa menyesal lah, rasa kesal kan. Jadi contohnya, ada seorang ni, dia ambil SPM. Lepas tu dia tak study betul-betul. Dia tak study betul-betul kan. Lepas tu bila dia dah dapat result semua, mak dia cakap, contoh mak dia cakap kan, mak, abang, kalau abang study betul, mungkin mak akan bagi phone baru, contoh iPhone 13 kan. Jadi bila dia tahu mak dia cakap macam tu, dia menyesal lah. Dia menyesal, kenapa aku tak study dulu kan. Dan kalau orang yang macam fikir jauh sikit, dia contoh dia tak dapat uni yang dia nak, ataupun dia tak dapat course yang dia nak, so dia menyesal lah, dia tak study tu, dia menyesal. Jadi macam tu jugalah kita buat dosa kan. Bila kita buat dosa tu, kita patutnya ada rasa kesal sebab buat dosa tu kan. Kita patutnya rasa macam, ya Allah, aku dah tak nak buat dah, sebab aku tahu benda ni akan merosakkan aku punya hati, merosakkan aku punya akal kan. Jadi kita kena ada rasa menyesal lah lepas buat dosa tu. Okay, jadi itulah konsep GSR. InsyaAllah kalau kita ada rasa bersalah, kita ada rasa malu, dan kita ada rasa menyesal lepas buat dosa tu, InsyaAllah kita akan terjauh lah daripada dosa-dosa kita kan, yang kita buat selama ni. Tu teori GSR. Dan tips-tips lain yang saya boleh kongsikan adalah, yang pertama, jangan bersendirian lah. Jangan bersendirian. Sebab bila kita bersendirian ni, yang menemani kita tu adalah syaitan. Jadi kita jangan duduk seorang-seorang. Sebab bila kita duduk seorang-seorang tu, jalan untuk buat maksiat tu lagi luas. Jadi kita try kecilkan jalan untuk buat maksiat tu. Kita sentiasa berada dengan orang kan? Kita sentiasa duduk dalam keadaan ramai orang, tempat yang ramai orang, supaya kita tak terdorong untuk buat maksiat. Yang kedua adalah
buat benda yang kita suka ataupun hobi-hobi kita lah. Macam contoh, ada orang suka membaca ke, dia suka tengok sukan ke kan. So dia buat lah benda yang dia suka supaya benda tu boleh distract dia ataupun boleh alihkan perhatian dia daripada dosa-dosa yang dia nak buat tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia jangan buat benda yang boleh dorong dia kepada maksiat tu. Contohnya, kalau pegang phone kita buat maksiat, kita jangan pegang phone. Kalau kita rasa kita keluar rumah, kita rasa nak buat dosa, jangan keluar rumah, duduk dalam rumah. Kalau kita rasa duduk dalam rumah tu lagi bahaya, keluarlah rumah kan. Yang tu yang ketiga. Yang keempat adalah macam saya cakap dia, jangan bersendirian. Jadi mungkin kalau kita tak ada orang dengan kita, mungkin kita boleh call ke ataupun video call siapa-siapa lah, untuk distract diri kita pada buat dosa tu. Kalau tak ada orang kat rumah, kalau ada orang kat rumah tu, pergilah bergaul, sembang ke dengan sesiapa, walaupun tak ada apa-apa nak cakap kan. Sembang kosong tak apa, yang penting kita jauh pada maksiat tu. Dan yang terakhir sekali, berdoalah kepada Allah. Jangan putus harapan lah. Jangan pernah rasa kita ni terlalu banyak dosa untuk bertaubat. Itu adalah permainan syaitan. Syaitan akan buat kita rasa macam, aku ni banyak sangat dosa lah, sampai Allah tak boleh ampunkan aku. Jadi Allah kata, walaupun dosa kita tu sampai langit sekalipun kan, sampai puncak langit sekalipun, Allah akan ampunkan dosa kita tu. Pengampunan Allah tu lagi luas daripada dosa yang kita buat, lagi besar daripada dosa yang kita buat tu kan. Jadi sebesar mana dosa yang kita buat, yakinlah Allah tu Maha Pengampun. Bila kita bertaubat tu, bila kita minta doa kat Allah tu, kita kena doa dalam keadaan yakin ya Allah boleh ampunkan dosa kita. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau orang yang seteruk-teruk orang pun boleh bertaubat, boleh jadi orang yang paling hebat kan. Contoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang paling kuat menentang Islam, tapi tengok dia jadi apa? Dia jadi khalifah yang kedua kan, sampai boleh menakluki 2/3 dunia. Jadi kalau Sayyidina Umar yang paling kuat menentang Islam pun boleh berubah jadi orang yang hebat, takkan kita tak boleh kan? Jangan cakap dia tu sahabat ke apa, kita pun insya-Allah boleh. Kalau kita percaya, kalau kita yakin dengan Allah SWT punya kuasa, insya-Allah benda tu kita boleh capai, insya-Allah. Jadi itu je daripada saya. Apa yang baik tu daripada Allah SWT, apa yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.